Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Yang dihormati dan dimuliakan anda pengerusi majlis, yang dihormati dan dimuliakan apabila Ustaz Fauzi Muda selaku Galibi Paskawasan dan seluruh aritan kuasa Paskawasan, yang dihormati Penajah Ruban Ramlah selaku Ketua dan Muslimat Kawasan dan seluruh aritan kuasa dan Muslimat Kawasan, yang dihormati Saudara Zakaria Saleh selaku pengerusi pasti kawasan dan kepada seluruh aritan kuasanya, yang dihormati, yang diraikan kepada seluruh pimpinan DUN, pimpinan musliman, guru-guru pasti, tak lupa kepada Profesor tadi, ketua dan pemuda yang berada bersama dengan kita, dan juga yang diraikan kepada Ustaz Azim yang berada bersama dengan kita, dan terima kasih kepada tuan restoran kita, tuan iaitu Restoran Halida. Kita maaf kalau tak perkenalan apa nama tuan restoran, dan kepada semua sekali sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ni dalam program makan malam untuk sambil-sambil kita mencari dana untuk tabung pasti kita dalam kawasan Setiu. Kalau mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas usaha yang murni yang begini baik untuk kita sama-sama membantu, untuk kita meneruskan perjuangan kita. Yang dalam kita memperjuangkan Islam, sudah tentulah kita memerlukan kekuatan, dan selain daripada kekuatan akidah, kekuatan kemantapan istiqamah kita dalam perjuangan, kita memerlukan juga ialah kekuatan keuangan. Ini cukup penting dalam memastikan kejayaan program kita. Apalagi dalam kita nak mendidik masa depan generasi kita dengan cabaran yang begini banyak. Sudah tentulah kita memerlukan sokongan, bukan semata-mata duit atau wang ringgit, tetapi kita memerlukan juga sokongan dari sudut kerjasama supaya semua kita memberi perhatian terhadap semua sekolah-sekolah pasti yang ada dalam kawasan kita, insya-Allah. Tajuk yang diberi kepada pada malam ini antara keluarga dan tiang raya. Sini pun baru dapat di meja sana ni. Tak tahu apa tajuk ada. Ingat kadang-kadang tak tahu dah cakap apa sekadar yang ada ya. Kalau kita melihat daripada Islam mengajar kita setiap perkara yang kita buat, kita mesti mulai dengan doa. Begitu juga dalam kita nak membina keluarga, dalam kita nak mencapai keridaan Allah, dalam kita nak mencapai kecemerlangan dalam keluarga kita disuruh berdoa. Sebagaimana doa yang kita sentiasa baca setiap kali lepas kita sembahyang, kita doa doa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Kita memohon dengan Allah supaya Allah kurniakan kepada kita pasangan hidup dan zuriat yang menjadi penyejuk kepada mata hati, dan kita minta dengan Allah supaya kita menjadi pimpinan bagi orang bertakwa. Kebahagiaan dalam kehidupan kita manusia ni bukan terletak kepada kekayaan wang ringgit. Kalau kita tengok ramai orang kaya tapi tak senang hidup dia. Kebahagiaan letaknya kepada ketakwaan kita kepada Allah. Apabila kita berjaya membina keluarga kita, membina masyarakat kita, membina negara kita di atas landasan agama Allah, ni barulah kebahagiaan sebenar. Kalau kita hanya membangun sebuah rumah tangga ataupun kita membangun sebuah negara dalam bentuk hanya dari bentuk pembangunan kebendaan, kita akan menyesal, kita akan takut. Saya bagi contoh apa yang berlaku dalam negara kita ini.
Dalam negara kita ini berdepan dengan masalah yang cukup kronik. Bukan saja puan-puan melihat kalau dalam bajet baru ni, kerajaan membentangkan bajet berjumlah 232.8 bilion. Sedangkan pendapatan negara hanya 186 bilion. Ibaratnya duitnya gajinya sikit, belanja banyak. Belanja 232 bilion. Pendapatan negara hanya 186 bilion. Jadi bajet baru ni adalah bajet rutan. Bajet botan lah masa muda. Bajet botan, duit tak ada. Walaupun dia menjanjikan setiap keluarga nak bagi wang off 500 riyal. 500 ribu. Tapi wang off dia hanya boleh diberi tahun depan. Kalau di waktu dia raya bulan 12 ni, dengan wang off hanya begitu dah. Pakai wayak saja lah. Tak ada dek dah wayak off tu. Jadi kita lihat di sini bagaimana suasana. Bukan saja kita berdepan dengan masalah ekonomi, tetapi kita berdepan dengan keruntuhan moral rakyat negara. Bagusnya satu kajian yang dibuat, bagaimana dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bagaimana keruntuhan institusi keluarga dalam negara kita cukup turun. Satu kajian dibuat, dia kata daripada jumlah pasangan yang berkahwin dalam negara kita, 59% bercerai setiap tahun. Maknanya lebih daripada separuh orang yang berkahwin bercerai. Tahun 2010 saja 22,000 keluarga bercerai. Sebab itulah dia kata statistik apabila orang buat kajian, setiap 15 minit satu penceraian berlaku di Malaysia. Allah, kalau kita makan malam ni sejak tupik pergi naik kereta pergi tembok tu 4 orang cerai. Dahsyat. Itulah kejayaan dia mereka. Walaupun dia nak bangga, kenapa dia nak bangga? Negara kita sedang menuju kehancuran. Kalau kita tengok anak luar nikah, saya sebut sebab tajuk kita keluarga, saya nak tunjuk kegagalan. Di Malaysia ini, anak luar nikah, tak ada pernah buat soalan di parlimen, tanya berapa jumlah anak luar nikah di Malaysia. Menteri beri jawapan, daripada tahun 2000 hingga 2010, anak luar nikah yang berdaftar, maknanya ia diberi surat beranak oleh kerajaan, berjumlah 270,000. Kalau mengundi kan 5 butir parlimen. Pengundi kawan saya kalah ada hampir 49,000. Maknanya kalau 270,000 ni, 5 parlimen tu baru anak luar nikah. Sikit lagi nak cari natu kan. Enggak kita. Itulah dahsyatnya suasana dalam negara kita. Setiap 17 minit kajian dibuat, satu kelahiran anak luar nikah di Malaysia. Setiap 17 minit beranak sorry tak nikah. Allah, itu kes anak luar nikah hancur. Ini kegagalan sistem rumah tangga. Dan kalau kita tengok wanita yang dirogol, 10 orang wanita dirogol setiap hari. Allah Akbar. Batulah satu universiti dia buat kajian baru ni. Di Malaysia dahsyatnya kerosakan nilai manusia yang ada dalam negara kita dah menuju macam negara barat. Didapati 80% rakyat Malaysia purata tak semaya. 80% tak semaya. Mungkin kita tengok kampung ni duduk lah 80% semaya, 20% tak semaya. Tapi kalau campur keseluruhan, campur mak dia koroko, campur sampah, campur semua sekali seluruh negara, bagi dengan jumlah penduduk hak tak semayanya 80% purata. Ibarat kalau orang 100 orang 80 tak semaya, 20 tak semaya. Mana berkat ke mana? Dia semaya ni bermula daripada didikan keluarga. Sebab itulah tidak hairan satu kajian yang buat NGO, 6 juta belia negara kita berdepan dengan kecelaruan identiti, iaitu menghadapi hidup yang bercelaru. Tak tahu nak gimana hidup dia. Bukan hidup supaya apa-apa gitu kan. Tak tahu nak gimana, apa tujuan hidup dia, apa tugas dia, nak gimana, tak baik. Jadi tu dia harilah lebih macam-macam. Pandang ni pula nak buat pula seksualiti merdeka pula apa pula. Inilah akibat apabila sistem itu tidak mengikut acuan Islam, tidak mengikut acuan Al-Quran. Manusia hancur, rosak. Dalam parlimen, Kak selalu berdepan dengan Syahrizal.
dalam kemarin sebelum balik daripada parlimen tu, bahas dengan Syahriza isu yang berkaitan dengan masalah moral. Begini teruk dengan keruntuhannya, dengan macam-macam saya tanya apa peranan Kementerian Wanita? Apa yang dibuat oleh kementerian? Maka dia kata kita adakan kursus latihan. Kalau nak selesaikan orang masalah macam ni, dia tak cukup dengan latihan. Latihan kemahiran, latihan usahawan, tak selesai masalah itu. Jiwa manusia perlu diisi dengan agama. Inilah yang kosong, yang tak ada dalam modul orang panggil dalam sistem pentadbiran yang ada. Tak usah dia lah kalau orang muda luar tak semaya. Di parlimen tu sendiri nak cerita pun malu. Pergi semaya, masuk semaya dalam surah parlimen boleh bina dengan jalan. Padahal orang dalam parlimen tu lama, ahli parlimen 222. Wartawan sekali sehari 200 orang lebih. Tak kira lagi pegawai-pegawai yang membantu kementerian. Tapi pergi semaya ni boleh bina dengan jalan. Ada menteri, ni pengalaman benar, Kak Dah. Ada menteri dia gudung peribahasa mula daripada belum sah. Habis dia pukul 9 malam. Asal dia tak semaya, ngorek dia tak semaya, isu tak pun boleh panjang. Nak kata dia tak semaya, dia orang lelaki tak berusuk. Nak kata dia nak jamuk, dia orang Kuala Lumpur. Biasanya mana? Kalau menteri sendiri tak semaya, rakyat sama tentu. Inilah kita tengok keruntuhan keluarga akibat daripada sistem pentadbiran kita. Sebab itulah kita melihat peringatan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, jaga keluarga kamu, ahli keluarga kamu daripada nar, daripada api neraka. Satu amaran daripada Allah. Ayat ini ditujukan kepada bukan saja kepada ibu bapa, tapi juga pada pemimpin. Bukan maknanya dalam kita, kalau ibu bapa ni memimpin sebuah kerajaan kecil, iaitu kerajaan rumah tangga. Kalau di sebuah negara memimpin sebuah kerajaan yang besar. Maknanya di antara perintah Allah, jaga diri kamu, jaga ahli di bawah takbiran kamu daripada api neraka. Maknanya kalau seorang pemimpin bukan saja dia memikirkan bagaimana nak buat lebuh raya, bagaimana nak membina infrastruktur untuk rakyat, tapi dia kena fikir bagaimana nak menyelamatkan rakyat daripada neraka Allah. Tapi kita lihat hari ini pemimpin hari ini dia tak mikir lagi. Dia mikirnya lagu mana nak kau untung banyak, lagu mana nak kau untung banyak, nak boleh duit banyak, ambil kesempatan masa dia jadi pemimpin. Dia tak ada fikir surga dengan aku, tak ada lepas dia. Dia tak fikir. Sedangkan ini peringatan Allah, peranan kita, sama ada kita pemimpin dalam negara ataupun kita pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana kita memimpin rakyat ataupun anak-anak di bawah kita supaya selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka buat sesuatu, mereka tak takut. Kemarin hari Rabu, hari ni hari Jumaat, hari dulu hamba pergi ke Gemas bersama dengan YDP kawasan Kemas dan EJK dengan beberapa EJK dan Muslimat Pusat, pergi melawat kawasan Feedlot, tempat Syahriza Pero Lembu. Muslimi pun dia kata tak siapa, Muslimat siapa tu. Jadi pergi tu memang mencabar lah. Kena pergi dengan kereta yang ni lah, sebab jalan tu sangat teruk lah. Apabila kita pergi sana, kamu siapa kita parah tutup saja di kelas. Kamu kata bakpo tutup ni. Apabila kita mau kena kiri nak masuk, dia kata tak boleh. Takut punya jaga dia tu takut. Bukan nampak macam pucak. Tanya siapa pengurus di sini, tak tahu, semua tak tahu. Kata cik berapa boleh ada kerja sini? Setahun dah, okey, tak tahu nama. Nama pok tak tahu. Punyanya takut. Lepas tu kita tahu je program projek ini adalah dipunyai oleh suami Syahriza dan CEO kepada syarikat ladang lembu tu adalah anak Syahriza, baru umur 22 tahun. Tapi gaji dia 25,000 sebulan. Kita dapat maklumat dah, tapi pegawai ni kerja dengan dia memang takut. Tak saya kata pasal kita. Apabila kita raung keliling, tak habis nak raung sebab 5,000 hektar tanah. Berapa putih-putih saya mana? Kawas saya. Apa-apa dah jumpa dengan lembu hono megot dalam tu, ambil gambar. Lembu ni tak sampai 100 ekor.
Sedangkan projek itu diberi modal oleh kerajaan 250 juta. Modal 250 juta, anggaran dia lembu ni boleh sembelih 1000 sehari, 1000 ekor sehari. Tapi lah ni 20 ekor pun tak boleh nak sembelih sehari. Macam-macam masalah berlaku. Apabila kita jumpa dengan staf dia, hang tahu tu kerja soal awak, macam-macam masalah. Berapa kali bekerja. Penyelewengan, pengurusan yang tidak perlu. Habis leceh 250,000 duit rakyat habis leceh. Kenapa? Nak bela dalam parlimen. Menteri kata dia beri tender, mengiap tender terbuka lah, buka apa. Macam mana beri kepada orang yang tak ada pengalaman? Budak 21 tahun nak habis suasa mereka, modal 250 juta. Ini nak ceritanya bagaimana mereka menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan keluarga mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat didahulukan itu kayak raja. Rakyat didahulukan untuk terima beban, bukan untuk nak bunuh rakyat saja. Patutlah kita ni berdepan dengan bagai naik, berdepan dengan masalah Allah. Kalau tengok buku audit tu bahasa, ya Allah, tak nak celak mata. Setiap muka surat penyelewengan, setiap kementerian penyelewengan. Kalau tahun 2008 28 bilion, tahun 2009 46.9 bilion, tahun ni berat lagi. Sebab itu buku audit dia diberi pada kami selepas bahar Dewan siap tahun dulu. Dia terlalu takut. Penyelewengan terlalu banyak. Mereka menggunakan kepentingan kuasa mereka untuk periuk nasi mereka. Ini akibat daripada pengurusan yang tidak ada takwa kepada Allah SWT. Betul lelah ni kita tengok untuk ni kita tak lama lagi mungkin akan berdepan dengan pilihan raya. Jadi saya harapkan insya-Allah semua pimpinan dan jentera yang ada pada malam ni, inilah orang yang akan bekerja untuk memenangkan PAS. Kita kena ambil balik Terengganu. Kena usaha. Kalau kita nak menang Putrajaya, kita kena menang sih. Bukan boleh menang Putrajaya tu dengan gitu, dia kena semua menang. Kena bekerja. Dan nama tengok suasana kebangkitan seluruh negara memang suasana berbeza. Sebab kebetulannya apabila dimaknakan sebagai Ketua Muslimah Pusat, dah 2 kali round dah Malaysia. Semua Sabah dan Sarawak kalau sekali lagi. Apabila kita pergi ke seluruh negara, kita lihat suasana dia Allah. Rakyatnya dah ada kesedaran. Jadi nak banding dengan dulu beza jauh. Jadi cuma kita ni perlu kerja, kena beri penerangan. Kadang-kadang maklumat tak siapa, rakyat tak siapa. Lagu mana mereka guna kekayaan negara untuk kepentingan mereka. Amba bagi contoh yang mudah dalam parlimen baru ni. Apabila soalan amba tanya berapa kos yang telah digunakan oleh kerajaan untuk rumah kediaman resmi Perdana Menteri. Guna pilih rakyat. Perdana Menteri itu duduk, rumah dia duduk tu guna rumah yang dimiliki oleh Perbadanan Putrajaya yang kerajaan sewa dengan Perbadanan guna pilih negara. Sewa dia berapa dalam jawapan kerajaan ni? Sewa dia RM18,000 sehari. Bukan sebulan, nak bulan jangan silap dengar. Nah, kalau nak tahu sebulan kali 30. RM18,000 ya sehari. Sewa rumah. Kalau guna gaji dia, tak dah ikut dia nak sewa 4 juta sehari. Masalah guna piti kita. Lepas tu bil elektrik rumah Perdana Menteri RM5,740 sehari. Dekat dengan RM9,000 sehari. BAP. Hak tu kita harga yang patah gapo. Sehari kalau sebulan tu kita rasa sahur sikit, rumah ni besar. Sehari. Bil air rumah dia saja RM92 sehari. Ni jawab hang mau terima daripada menteri. Soalan kita di depan. Jadi kalau nak kata belawak, menteri sendiri bila awak ni. RM1,092 jasa itu, maka aku kata tidak orang mana ni badok mana. Nak aku nak RM1,000 sehari ni air, aku rasa badok pun tak habis itu lagi. Kemudian mandi air situ tu je. Nak ceritanya dahsyat pembaziran wang rakyat. Jadi sebab tu dah tak heran dah kalau buat stadium kita di Terengganu 300 juta, tak ada setahun betul. Beli kuda, hak nak buat pertandingan kuda piala tu. Dah, hak setemizen. Nak siapa 5 juta lebih beli kuda hak demi, hak tak suka. Daripada 23 ekor tu 18 ekor hak demi saja. 5 ekor je hak boleh buat belawai. Apa beza? Duit dah garang. Allah
berapa juta. Allah dahsyat. Memang dahsyat. Satu laptop yang harga 3,000 klaim sampai 11,000. Satu kerusi set yang harga 9,000 paling mahal tapi klaim sampai 37,000 ringgit. Lagu mana tak habis duit nak? Ni tak kira lagi hong kapal, hong cerita perisai, hong banyak. Tak habis nak pindah. Duit negara dibazirkan. Bukan duit tak ada tapi pembaziran terlalu teruk. Terlalu teruk. Jadi inilah yang menyebabkan kita sebagai rakyat tak beban. Sekarang kita, Allah saya CS tu di rumah. Kalau suami kita beri duit 50 riyal nak pergi beli bagai. Berkali tak cukup lah beli bagai dapur dengan 50 riyal. Sikit sangat nilai 50 riyal. Nak ayatnya mahal bagai dah. Jadi itulah nak tunjuk beza suasana. Jadi dia sahur, dia kata rakyat berpendapatan 3,000 bawah akan diberi one off 500 riyal.